Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali. Pada kali ini saya Ustaz Wan Nizam bersama-sama di sini untuk kita sama-sama merenung sikit tentang perkara-perkara sekeliling kita. Dan pada hari ini saya ingin mengajak tuan-tuan, puan-puan, ibu, bapa-bapa untuk kita melihat satu perkara dalam hidup harian yang kita buat setiap hari dalam kehidupan kita, iaitu saya nak memberitahu tentang pisau. Penggunaan kita setiap hari pisau. Dan biasanya ibu-ibu dan kakak-kakak yang masak di rumah ni takkan terlepas daripada menggunakan pisau. Cuma satu perkara yang kita tahu, pisau ibu-ibu, bapa-bapa, pisau kakak-kakak, makcik, maklum-maklum macam-macam ni biasanya tak tajam. Buat kerja pisau ni bergeligih tak tajam. Jadi hari ni saya nak cerita sikit lah, bukanlah nak mengajak, nak cerita tentang keperluan kepada ketajaman pisau untuk kita nak buat kerja-kerja dapur ni. Dan suka saya beritahu kelebihan pisau tajam dan kemudahan bila menggunakan pisau tajam. Pisau tajam ni ibu-ibu, kakak-kakak, makcik, macam-macam, maklum-maklum, adalah bila kita menggunakannya, kita tak perlu menggunakan tenaga yang banyak untuk kita nak iris, untuk kita nak kerat, nak potong sayur ke daging ke apa saja, buah-buahan ke, sebab dia tajam. Kita menggunakan sedikit saja tenaga kita yang Allah Ta'ala kurnia kat kita. Kita gunakan sedikit saja kekuatan yang ada kat kita. Maka kalau ini atuk-atuk, makcik yang dah berumur, yang tak larat, masih boleh guna tanpa banyak tenaga untuk motong dengan sempurna, iaitu ketajaman pisau. Pisau bila dia tajam, kita menggunakan sedikit saja tenaga. Jadi pastikan kita ni menajamkan pisau untuk mudah kita nak potong. Maka perlulah pisau tu diasah terlebih dahulu dengan batu yang sesuai. Batu yang boleh menajamkan pisau, batu yang boleh bagi licin mata pisau. Setelah batu tu kita dapat, kita asah, maka bila tajam, pisau tu tajam, kita cari lagi satu benda untuk mengasah pisau, iaitu dia panggil steel. Steel ni dapat di kedai-kedai barang, juga di hardware kot boleh cari kot kalau tak silap. Tapi kedai-kedai menjual alat-alat dapur biasanya adalah steel. Beli steel ni satu, balik mai guna dia untuk menajamkan pisau yang tak perlu diasah. Sebab steel ni bukan untuk nak mengasah, dia untuk nak betulkan mata yang bengkok setelah kita berguna dia berulang-ulang kali. Maka saya tunjuk sedikit cara nak guna steel ni. Tangan ni, tangan kiri, siapa yang menggunakan tangan kiri pegang steel ni begitu. Dia ada alat penahan dua ni untuk tahan supaya bila kita asah tak mengena tangan kita. Maka kita letak pisau tu di sini, kita tarik sekali di sini, kita tarik sekali di sini, kita tarik sekali di sini dan sekali di sini. 4 kali cukup lah. Dengan sedikit tenaga, maka dia akan tajam, memudahkan untuk kita potong. Dan apa yang saya nak abang tentang tajam ni, kalau kita memerlukan benda tajam untuk motong, kita juga memerlukan akai yang tajam untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Akai yang membawa kita dapat menyakiti Allah. Akai yang kuat, yang mampu berfikir bila melihat akan kebesaran Allah, yang mampu berfikir bila mendengar. Akal yang tajam, setajamnya pisau yang kita guna. Kita jangan asyik nak pergi tajam pisau, akai kita tumpui. Akai kita ni tengok buah kita lupa kat Tuhan, tengok pisau lupa kat Tuhan. Buat apa pisau tajam kalau akai tak tajam? Akai kena tajam dulu. Bila akai tajam, memudahkan dia untuk tak putus hubungan dia dengan Tuhan. Maka apa yang saya nak abang di balik ketajaman pisau? Akai itulah. Maka jadikanlah diri kita orang yang sangat tajam akalnya, orang yang sangat bijak akalnya, sehingga dengan akal bila kita membaca, kita mudah memahami. Maka sebab itu dengan akal yang sempurna, dia bisa mengubah hidup dia, dia bisa membangunkan diri dia luaran dan dalaman. Maka perlukan kepada ketajaman akal. Selalulah asah-asah akal ni.
iaitu rajin-rajin merenung, rajin-rajin melihat akan kebesaran Allah. Maka hari ini saya nak ajaklah supaya akal tajam tu kita dapat merenung sedikit akan kebesaran Allah dan tersembunyi sifat-sifat hebat Allah Ta'ala, iaitu sifat maha memberi rezeki. Di balik pucuk kot, di balik pucuk buah neneh ni, kita tengok akan kebesaran kebijaksanaan Tuhan di atas sifat alim dia, mengeluarkan satu hingga ke pucuk. Kita melihat dengan kepandaian Allah, kita melihat dengan kebijaksanaan Allah untuk menjadikan kita dapat menikmati nenas. Ni nenah ni. Nenah ni Allah Ta'ala jadikan pada nak menunjukkan kepada kita akan hebat dia, pada nak memberi kesedaran kepada kita akan kebesaran dia, dan kita dapat mengecapi nikmat rasa nenah. Maka patutnya bila melihat nenah memplam dan semua perkara tentang rezeki dan makanan, layaknya akal yang tajam ini terus berfikir terhadap kebesaran Tuhan. Itu baru satu buah, baru satu perkara. Di keliling kita banyak perkara-perkara yang perlu kita tengok. Sebab tu Tuhan kata, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau kamu melihat Al-Quran itu diturunkan pada sebuah gunung, Tuhan kata kalau aku turunkan ilmu ini, Quran ni ilmu, pada gunung, kamu akan melihat gunung itu hancur dan berkecai kerana takutkan aku. Maka perbandingan ini Tuhan kata pada mereka, perbandingan dan permisalan ini aku jadikan pada mereka yang mahu berfikir. Maka ketajaman akal membawa manusia untuk melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah. InsyaAllah setakat itu dulu untuk kita hari ini. Nanti ada masa lagi kita sambung lagi bercerita tentang Tuhan, sebab layaknya hari-hari kita dengan Tuhan sentiasa mengharapkan, sentiasa ingin mendekati. Yang paling pasti kita mengharapkan pengenalan antara kita dengan Tuhan. Terima kasih kerana bersama. Moga kita diberi taufik hidayah, diberi dengan pengertian dan kefahaman. Yang pastinya Allah Ta'ala membuka segala hijab terhadap apa yang ada pada diri dia, untuk dia perkenalkan bahawa dialah Tuhan dan dialah kekasih kita. Moga kita dirahmati diberkati. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.